Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, kita masih lagi membincangkan buku ini, Pintar Cerdas, Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak. Tuan-tuan dan puan, sekarang ni selepas kita membincangkan tentang konsep pintar cerdas, mengapa mesti pintar cerdas, tindakan ibu bapa untuk mendidik anak-anak pintar cerdas, sebelum kahwin macam mana nak buat supaya janin-janin dan bayi-bayi yang dilahirkan dan anak-anak kemudiannya termasuk dalam kumpulan anak yang pintar dan yang cerdas. Kemudian saya telah memberikan juga beberapa ransangan-ransangan yang patut dibuat oleh ibu dan ayah semasa kandungan, daripada seawal 1 bulan kandungan hinggalah 9 bulan 10 hari, apa yang patut dilakukan untuk bersama-sama kita merangsang janin yang berada dalam kandungan ibu-ibu dalam rahim. Ini disebut sebagai pendidikan alam rahim. Saya nak sebutkan sekali lagi. Ini namanya pendidikan alam rahim. Kemudian saya akan meneruskan kepada rangsangan selepas kelahiran. Maknanya daripada hari pertama kelahiran sampailah anak-anak itu berumur 6 bulan, dan saya akan pergi kepada bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampailah di akhirnya anak-anak masuk ke darjah 1 sekolah yang biasanya berumur 7 tahun. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, untuk anak-anak yang berumur 0 hingga 6 bulan, ketika itu anak-anak dapat memusatkan perhatian. Ketika itu anak-anak lebih suka kepada warna-warna terang. Ketika itu, para penonton yang hormati sekalian, anak-anak belajar memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. Ketika itu, mereka bertindak balas kepada bunyi ataupun suara yang didatangkan kepada mereka. Memanggil mereka, menjentik-jentikkan tangan di hadapan mereka, menggoyang-goyangkan alat-alat yang membunyikan suara untuk didengar dan dipandang oleh mereka. Dan kemudian mula belajar mengacah. Kita buat macam ni, dia acah. Kita buat kini, dia acah. Dia ketawa. Kita buat macam ni, dia nak pegang tangan kita dan sebagainya. Ini berumur 0 sampai 6 bulan. Apa yang nak dibuat? Ransangan yang nak dibuat yang pertama ialah menampalkan di dinding bilik bayi dengan warna-warna yang terang. Janganlah letak dengan warna yang malap. Janganlah letak dengan warna yang menyebabkan anak-anak ni tidak berminat. Warna hitam dia tak minat, coklat tua dia tidak minat, warna hijau tua dia tidak minat, warna biru tua dia tidak berminat. Dia minat warna orange, dia minat warna merah jambu, dia minat warna hijau pucuk pisang dan sebagainya. Ini warna-warna terang yang biasanya diminati oleh anak-anak, oleh bayi-bayi tersebut. Bukan anak-anak, bayi ini 0 sampai 6 bulan itu, tuan-tuan dan puan. Kemudian meletakkan cermin muka di tepi katil supaya apabila boleh menoleh, dia dapat melihat wajahnya sendiri. Tuan-tuan dan puan, senang aja beli cermin dalam ukuran 1 kaki kali 6 inci, letak di sebelah kanan, mungkin satu lagi letak di sebelah kiri. Bila dia memandang, dia suka tengok muka dia. Dia tak kenal dia, tetapi dia suka tengok arca-arca tersebut, kebetulan arca dia dalam cermin tersebut. Kemudian membawa ataupun mendukung bayi melihat sekeliling rumah. Pergi di luar rumah, pergi tengok-tengok perkelilingan rumah dia, tengok pagar-pagar rumah, tengok pohon-pohon, tengok pokok-pokok, tengok buah-buah, dengan keadaan saudara menjaganya baik-baik. Maklumlah 6 bulan. Ada orang tua mengata 6 bulan waktu maghrib jangan keluar. Ada orang tua kata waktu hujan-hujan gerimis jangan keluar. Tuan-tuan dan puan, terserahlah. Saya tidak nak memaksakan kepada tuan-tuan nak percaya atau tidak percaya, tapi saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan. Apapun rangsangan-rangsangan perlu dilakukan kepada bayi sebesar ataupun bagi seawal 0 sampai 6 bulan. Kemudian tu saya bercakap dengan bayi, memperkenalkan bahasa kepadanya. Panggil namanya Ina, Ina, ini ayah, Ina itu mama, Ina itu abang, Ina itu kakak. Bercakap dengan bahasa yang jelas, yang dapat dipahami oleh anak-anak dan dapat dipahami oleh orang sekelilingnya. Kemudian nombor 6, memberi reaksi kepada usaha bayi bagi berkomunikasi dengan anda. Ada reaksi. Kalau dia senyum dengan kita, kita senyum dengan dia. Kalau dia nak angkat tangannya untuk mencecah tangan kita, kita cecahkan tangan kita. Kalau kebetulannya tuan-tuan dan puan, dia merenung jauh dengan kita, kita merenung jauh kepada dia. Kemudian tu nombor 7, apabila bayi sudah dapat mengacah, lihat dan dengar dengan penuh minat acahan-acahan dia. Dia dah pandai mengacah kita dah. Dia tengok muka ibu, dia acah. Dia tengok muka ayah, dia acah. Kadang-kadang seawal 6 bulan, anak-anak dapat memberikan acahan-acahan yang berbeza. Kepada mak satu bentuk acahan, kepada ayah satu bentuk acahan, kepada adik-adiknya yang berumur misalnya 2-3 tahun,
pun satu acahan kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian membaringkan bayi di atas berbagai jenis permukaan, seperti permukaan yang berbulu, di atas tikar, di atas kapet dan sebagainya, supaya ada rangsangan-rangsangan kepada kakinya yang terus menyentuh kepada otaknya. Rangsangan-rangsangan kepada kakinya yang menyentuh kepada otaknya dan digambarkan melalui otaknya itu, disalurkan kepada tangannya, kepada mulutnya, kepada hidungnya, kepada seluruh ekspresi mukanya. Itu merupakan rangsangan-rangsangan yang biasa patut dilakukan kepada anak-anak, kepada bayi-bayi. Kemudian tu bermain sambil merangsang panca inderanya, bermain-main dengan tangannya sambil menyentuh tangannya pada hidungnya, mulutnya, matanya, sehingga ataupun menyentuh panca inderanya sendiri. Sentuh, banyak sentuhan-sentuhan. Makin banyak sentuhan, makin banyak pergerakan. Makin banyak pergerakan, makin bagus rancangan otaknya. Makin bagus rancangan otaknya, diterjemahkan kepada mulut, makin banyak potensi untuk dia mengeluarkan kata-kata budak-budak, kata-kata anak-anak. Makin banyak rangsangan diberikan kepada otaknya, makin banyak rangsangan kepada tangan kanannya dan tangan kirinya. Bagus gerakan-gerakan yang sedemikian untuk bayi dalam umur yang sedemikian. Kemudian mengajar bayi mengira dan memegang jarinya dan hitung ataupun semasa mendukungnya menaiki tangga, bilang bilangan anak tangga. Ini mungkin selepas 6 bulan dapat diajarkan sedemikian rupa. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya nak pergi kepada bayi yang 6 bulan hingga 1 tahun. Bayi yang 6 bulan hingga 1 tahun. Tadi 0 sampai 6 bulan. 6 bulan sampai 1 tahun apa nak buat? Mencapai, memegang, membaling benda, balingkan benda, bola, jangan banding benda yang tajam, yang sesuai dengan dia, bola pun jangan berat sangat, bola yang ringan-ringan, bola yang boleh terapung-apung begitu. Kemudian, mampu membezakan orang yang dikenali dengan orang yang tidak dikenali. Masa umur di antara 6 hingga 1 tahun, anak orang lain dokong, dia dah menangis. Kakak yang tak biasa datang mendukung, dia menangis. Makcik yang tak biasa datang mendukung, dia menangis. Bila mak dia sendiri datang mendukung, daripada tangisan tu dia dah mula geda sampai dia menunjukkan kegembiraan bila ada dalam dukungan ibunya sendiri. Kemudian dapat merayap dan merangkak, mampu duduk tanpa sokongan, itu waktu dah hampir-hampir umur 1 tahun. Kemudian dapat mengeluarkan kata-kata yang tidak dipahami oleh orang lain. Ini namanya bahasa bayi. Bahasa bayi ni, bayi-bayi antara mereka pun tak faham. Tapi antara bayi dengan bahasa yang sama, dengan nada yang sama, dengan tangisan yang sama, dengan geletik yang sama, dengan bunyi nada suara yang sama, kadang-kadang bayi dapat berkomunikasi di antara mereka. Kemudian bermain dengan alat-alat permainan, dapat memahami arahan yang mudah, menunjukkan minat kepada persekitaran, suka memasukkan apa saja ke dalam mulut. Kalau tuan-tuan tengok anak umur 7-8 bulan, jumpa masuk mulut, jumpa masuk rupa, jumpa sudu masuk sudu, kan? Jumpa apa? Jumpa pen masuk pen. Sebab itu ketika ini ibu-ibu dan ayah harus faham, benda-benda yang tajam jangan dalam persekitaran dia, benda-benda yang akan melukakan dia, mencederakan dia, jangan dengan dekat dengan tangan-tangan dia, sebab dia akan masukkan mulut dia. Apa saja tuan-tuan dan puan, secara semula jadi, secara instinktif, pegang masuk mulut, pegang masuk mulut, pegang masuk mulut. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ya, bentuk-bentuk rangsangan yang boleh dibuat, membiarkan anak merangkak dan merasa bebas. Biarkan dia merangkak. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang barat mendidik anak, dia ada bagi freedom kepada anak-anak. Sambil dia menjaga, mata dia memperhatikan, ke sana ke kiri, tetapi dia memberikan ruang kepada anak-anak. Berpusing, merangkak, mencari benda sesuatu dan sebagainya, merangkak cara perlahan, merangkak cara laju. Memang digalakkan anak-anak melakukan sedemikian. Hanya diawasi, jangan jatuh, jangan tersentuh benda-benda yang bahaya, jangan sentuh benda-benda yang tajam dan sebagainya. Kemudian, membiarkan anak-anak merangkak di atas pelbagai jenis permukaan seperti atas rumput, kain bulu, permukaan getah dan sebagainya. Saya dah sebutkan tadi, umur 0 sampai 6 bulan. Sekarang dalam umur 1 tahun pun galakkan dia. Macam seolah-olah tuan-tuan reflexology, refleks, dia berjalan dalam berbagai-bagai permukaan. Anak yang suka ataupun leka membaling-baling barang mainan dan mengambilnya semula, menunjukkan keinginannya untuk mencuba. 1 tahun tu dia tak boleh sambut lagi lah, tuan-tuan. Baling, kena perutnya dia ketawa, kena dahinya dia ketawa, kena diapersnya dia akan ketawa, kena lututnya dia akan ketawa. Ulangkan sampai dia sudah tidak berupaya lagi untuk memberikan respon kepada tuan-tuan dan puan. Kemudian tu anak-anak pada peringkat ini suka memasukkan benda ataupun jari ke dalam mulut. Jari, tadi berbagai-bagai benda, sekarang jari. Tentang jari ni tuan-tuan, ada orang tanya saya, macam mana anak-anak suka ijab ibu jari?
Tuan-tuan dan puan, ini adalah kebiasaan sebagai daripada anak-anak suka isap ibu jari. Ibu jari ni ada sesuatu tuan-tuan, Allah sajalah yang tahu. Kita cap jari pakai ibu jari. Tuan-tuan tengok, kita menunjuk sesuatu kadang-kadang kepada orang, tanda hormat, kita tunjuk dengan ibu jari. Sudah tentu ibu jari ni ada satu peranan yang dimainkan, yang mungkin kita tidak tahu. Ini kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat itu. Biasakan anak-anak dengan buku, 1 tahun dah boleh dah. Buku-buku, gambar-gambar, bukan tidak ada tulisan tapi gambar-gambar. Gambar-gambar binatang dia suka, gambar-gambar pokok dia suka. Tapi gambar-gambar binatang biasanya anak-anak kita ni berminat. Gambar ikan, gambar-gambar binatang dalam air, binatang dalam darat, binatang yang suka terbang, binatang yang suka memanjat. Dengan perkataan larangan seperti jangan dan tidak perlu dielakkan semasa melarang anak-anak. Jangan banyak sangat perkataan jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tuan-tuan dan puan, bila jangan terlalu banyak sangat, dia membunuh kreativiti anak-anak bayi-bayi kecil itu. Kemudian umur antara 1 hingga 2 tahun. Ini hanya memanjangkan saja. Dah 2 tahun ni sudah dapat menyusun barang atau mainan, mampu menunjukkan minat kepada satu perkara, dapat memahami disiplin yang sederhana, dapat berinteraksi dengan orang lain terutama ibunya sendiri, mula menunjukkan reaksi tidak suka ataupun marah, pandai bersosial dan bermain sendiri. Dalam hal ini tuan-tuan, jangan larang, jangan marah. Jangan larang, jangan marah apa yang dilakukan, sekadar yang dilakukan itu tidak akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik kepada dia. Kecacat apa ni, luka kepada dia, kecederaan kepada dia. Ini yang nak dijaga. Kemudian membawa anak melihat alam keliling sebenar, seperti ke pasar, ke taman haiwan, berkelah, taman permainan. Bawa dia. Tengok orang main gelonso, tengok orang main buayan, tengok orang main jut-jut, tengok budak-budak ketawa, tengok budak-budak berlari. Ini kena buat tuan-tuan dan puan. Kalau harap hanya orang gaji saja di rumah, penjaga anak-anak kita di rumah, dia tak buat tuan-tuan dan puan. Sebab itu, tuan-tuan kalau balik awal, balik pukul 5.30, bawalah anak-anak. Cukup 20 minit. Cukup 20 minit. Pergi, tengok budak-budak main, gelonsor-gelonsorkan dia, pijak-pijakkan kaki dia, lepas tu bawa balik ke rumah. Dia seronok dan besok dia tak datang lagi, dia nak pergi lagi, dia nak pergi lagi. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, kemudian memberikan mainan yang perlu seperti menyusun cube-cube, minuman cantum, mainan cantum lekat, berbola ataupun blok-blok kayu. Ini pun boleh diberikan kepada anak-anak kita. Jadikan waktu mandi aktiviti yang menyeronokkan dan penuh dengan pembelajaran seperti bermain-main yang berterapung-terapung, belikan sedikit, tempat yang besar tuan-tuan dan puan, isikan air dengan penuh, apungkan anak-anak kita di situ. Membawa anak melihat, kemudian tuan-tuan dan puan, gunakan shampoo berbagai bau bagi merangsang deria bau. Merangsang deria bau. Janganlah beli yang shampoo yang tak berbau, shampoo yang bau tak sesuai dengan anak-anak dan sebagainya. Kemudian, biarkan anak bermain dengan buih-buih sabun, gunakan sabun mandi yang pelbagai, bentuk selulurnya bentuk-bentuk yang dapat memancing minatnya. Macam-macam sabun mandi sekarang ni. Gambar kartun ada, gambar kucing ada, berbagai-bagai tuan-tuan dan puan yang boleh digunakan insya-Allah. Kemudian kebolehan kanak-kanak berumur 3 hingga 5 tahun. Ini 3 hingga 5 tahun. 3 hingga 8 tahun dapat melompat dan meloncat, dapat menyelesaikan cabaran-cabaran permainan, mampu menyusun perkataan, pandai bersosial, dapat membezakan perkara betul atau yang salah, dapat menguruskan urusan yang mudah bagi diri sendiri. Kemudian tu dapat melukis dan berkreatif, mempunyai daya imajinasi yang tinggi, dapat membezakan warna, selalu bertanya, kemudian dapat melakukan tugas-tugas yang mudah, kemudian pandai menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa, adik-beradik dan haiwan peliharaan. Tuan-tuan dan puan, mengajar anak sembahyang dah boleh bersama dah. Ingat tuan-tuan dan puan, 3 hingga 5 tahun dah boleh dah. Dia berdiri boleh, dia rukuk boleh, dia sujud boleh, dia angkat tangan baca doa boleh, dia ajuk-ajuk ayah dia membaca Fatihah boleh, amin, dia dah boleh mengamin, amin. Dalam berbagai-bagai bentuk dia mengaminkan. Cantik kalau dapat dia ajar seawal umur 3 sampai 5 tahun. Bagi keluarga Muslim, boleh mula mengajar membaca Al-Quran. Ajar dia alif bata, alif dati a, alif bawa i, alif dapan u, a, i, u. Boleh diajar dah tuan-tuan. InsyaAllah 5 tahun, kalau tuan-tuan tengok di kebanyakan negara-negara seperti di India, di Pakistan, di Bangladesh, 5 tahun dah mula menghafaz Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran, bukan membaca Muqaddam, sudah mula menghafaz Al-Quran dalam umur 5 tahun. Tuan-tuan dan puan, kemudian tu memberikan anak-anak peluang melakukan tugasan mudah, mengajar anak-anak bersosial dengan memberi peluang bermain bersama rakan sebaya,
galakkan mereka bermain dengan rakan sebaya. Kemudian memberikan permainan yang lebih mencabar seperti jigsaw puzzle dan sebagainya. Apabila anak berminat dengan aktiviti yang ada lakukan seperti berkebun, melipat baju ataupun membasuh kereta, galakkan dia melakukan bersama-sama dengan ibu dan ayah, terutama ayahnya. Kemudian memberi peluang anak melihat perkara ataupun aktiviti yang disukainya seperti memilih baju yang dibeli ataupun dipakai, membawa ke restoran, dan biarkan dia memilih menu kesukaannya, tuan-tuan dan perempuan. Ini boleh dibuat. Kemudian membiarkan anak menguruskan dirinya sendiri seperti makan sendiri, mandi sendiri dan memakai pakaian sendiri. Ini boleh diajarkan. Kemudian tuan-tuan dan perempuan boleh juga mengajar anak-anak ke tandas dan menggunakan tandas sendiri. Toilet training. Kita sudah boleh buat toilet training seawal umur 3 hingga ke 5 tahun. Kemudian apabila rumah mempunyai tangga, ajar anak mengira anak tangga semasa menuruni atau menaik tangga. 1, 2, 3, 3, 2, 1 dan sebagainya. Kemudian menetapkan sedikit masa bagi aktiviti belajar seperti mengajar membaca, mengenal huruf, angka dan objek. Selok-elok juga gunakan kad, flash card. Ada flash card yang bernombor, kad huruf dan kad objek dan sebagainya yang boleh diajarkan kepada anak-anak. Bila-bila lapang, bila-bila dia selesa, dah minum susu, tak ada apa nak buat, ibu bapa layan dia, dia layan ibu bapa. Inilah yang sebaik-baiknya untuk sama-sama kita melahirkan, mendidik anak-anak yang pintar dan cerdas. Tuan-tuan dan perempuan, yang akhirnya ialah anak-anak yang berumur antara 5 hingga 7 tahun. Ini dah besar. 5 hingga 7 tahun, tuan-tuan, anak-anak ni sudah besar lah. Menggunakan kata-kata yang standard dah boleh, melakukan aktiviti yang merangsang bahasa di rumah seperti menggunakan bahasa Inggeris, kuis ejaan dan tata bahasa yang disertai oleh sisi keluarga. Kemudian menggalakkan anak supaya membaca kamus, surat khabar dan membaca ensiklopedia bagi menambah perbendaan kata serta memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru. Kemudian menggalakkan anak bercakap dengan ayat yang lengkap dan sempurna, membawa anak ke tempat-tempat yang menarik. Semasa pulang dari tempat-tempat itu, minta dia menceritakan pengalamannya waktu dia berada di tempat itu. Dia boleh, tuan-tuan dan puan, dia boleh menceritakan dengan bahasanya sendiri, dengan susunannya sendiri, dengan kronologinya sendiri. Saudara, inilah cara di antaranya untuk mendidik anak kita supaya mereka pintar dan cerdas. Kemudian membiasakan permainan sisi keluarga dengan permainan yang kreatif bagi menambah perbendaan kata dan bahasa seperti teka silang, Scrabble, word games dan sebagainya yang boleh diberikan kepada anak-anak. Bagi keluarga Muslim, mengajar anak membaca dan menghafal ayat bacaan-bacaan sembahyang, zikir-zikir doa yang mudah. Doa iftitah tu boleh sudah boleh dah mula-mulakan. Satu hari mungkin satu ayat yang kecil, yang pendek saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Berhenti kat situ. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jumpa saja dia Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Waktu malam jumpa dia sebelum tidur, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. InsyaAllah, tuan-tuan, inilah caranya yang kita dapat buat. Merangsang kreativiti, memberi peluang kepada anak mengembangkan imajinasinya. Nombor 2, mengajak anak mencuba sesuatu secara bersama seperti mencuba resipi baru, berkebun, membuat kuih dan melakukan kraft tangan dan sebagainya. Kemudian menggalakkan anak menggunakan minda fikirnya dengan menghasilkan idea-idea baru seperti minta pendapatnya bagi menyusun bilik tidurnya, aktiviti keluarga musim cuti, menu masakan harian dan sebagainya. Kemudian melakukan pendidikan kreatif calisthenics. John Beck ini pada tahun hujung 1990-an telah membuat satu bentuk pendidikan yang namanya creative calisthenics. Ini pendidikan ini melibatkan permainan, iaitu ibu bapa bertanya kepada anak-anak berkaitan sesuatu benda seperti kegunaan pokok, kegunaan pisau, kegunaan air dan sebagainya. Dengan cara ini, anak dapat berfikir secara logikal bagi mengaitkan sesuatu barang dengan barang yang lain. Ini namanya relationship. Mengajar secara relationship, belajar menjaga antara hubungan antara satu dengan satu, mengajar mereka membuat satu keputusan, mengajar mereka membuat satu kesimpulan. Kemudian yang akhirnya, tuan-tuan dan puan, banyak lagi sebenarnya membiarkan anak-anak bermain sendirian bagi mengembangkan otak dan melakukan eksperimen sendiri, memperuntukkan masa bagi membantu anak-anak mengembangkan hobi, terus mendorong anak-anak dengan aktiviti membaca, merangsang minat menulis dan melukis semasa di dalam kereta ataupun bas, digalakkan membaca bersama-sama anak tulisan-tulisan petunjuk-petunjuk jalan. Apa itu jalan apa? Itu apa? Ini ESO, ini Shell, ini Petronas.
kena ada ajaran-ajaran yang sedemikian, tuan-tuan dan puan, untuk mengecam, untuk dapat mengingat, untuk dapat menyusun bahasa dan sebagainya. Kemudian merangsang minat untuk matematik dan sebagainya pun juga sudah boleh dimulakan pada peringkat umur 5 sampai 7 tahun. Bahkan merangsang pengetahuan dan pengamatan dan sebagainya yang dapat dibuat dan dilihat, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Banyak lagi sebenarnya tuan-tuan boleh dapatkan melalui buku ini. Saya tidak dapat melalui ruangan ini, tidak dapat memberikan secara detail satu persatu. Tapi cuba dapatkan ini. Pintar Cerdas, Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak. Saya yang mengarang buku ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberi petunjuk yang baik kepada anak-anak kita. Ingat, daripada 0 sampai 6 bulan, sampailah kepada 5 hingga 7 tahun. Itulah peringkatnya, tuan-tuan, yang nak ditanamkan benih-benih supaya bercambah, supaya berputik, supaya berbunga, supaya berputik, supaya berbuah dan ranum buahnya nanti. Bila buahnya ranum, waktu darjah 5A UPSR. Bila buahnya ranum, waktu PMR dapat 8A PMR. Bila buahnya ranum, waktu berumur 17 tahun duduk SPM, dapat 10A1 SPM-nya. InsyaAllah. Tetapi mulanya daripada 0 bulan sampai 6 bulan, daripada 6 bulan sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun. Inilah yang perlunya ibu-ibu dan bapa-bapa mempunyai ilmu, ibu bapa mempunyai kemahiran, ibu bapa mempunyai kesabaran untuk terus memimpin anak-anak supaya mereka pintar dan cerdas. Saudara-saudara, cukup setakat itu. Saya mengucapkan terima kasih di atas perhatian saudara. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.